Masa bini dia tak lawan tu ke mak dia? Kadang dia cakap, mak, bini lawan muka suami merayau tu kan. Suami merayau. Aduh, jam tu rosak kan, kita rasa Ekspresi, inilah ekspresi USD ini memang punya ciri khas tersendiri guys ya. Ekspresi beliau ini memang mimik gimmick beliau ini memang ngam gitu ya. Hai, hello guys, assalamualaikum, salam sejahtera semuanya. So apa kabar guys, semoga selalu dalam keadaan baik dan semoga selalu dilimpahkan rizkinya. Amin amin ya robbal alamin. Alright guys, sebelum ini kita selalu buat vlog ya. Apalagi kemarin kan kita berada di Malaysia, jadi banyak sekali vlog-vlog di mana activity kita, yaitu saya, Andy, Lonjong dan juga Fikri, dan itulah kita keseruan kita kayak gitu. Jadi aku share di channel React ini ya guys ya. So ya, ini adalah perdana untuk kita reaction video Ustadz Samsul Debat guys. Dan kemarin kita waktu di Malaysia itu sempat bertemu dengan beliau, dan ya beliau sungguh humble, sungguh baik kepada kita ya, tentunya Andy yang selama ini kan Andy yang lebih kenal, lebih dekat. So kita disewakan Hotel Lavender. Kalian boleh tengok sendiri video sebelum ini kan, ada kita menginap di hotel itu adalah tempahan oleh Ustadz guys. Dan ada 2 bilik, padahal kita pun tidak menyangka guys bahwa akan disediakan tempat ya. Sebab kita lihat ceramah ataupun mendengarkan ceramah, lepas itu kita nak balik salam, tapi ternyata Ustadz sudah booking tempat tuh guys. Sangat luar biasa sekali ya. Dan kita dijemput hadir di rumah mak Ustadz Samsul Debat sendiri untuk makan-makan dan bincang-bincang juga. Di situ ada artis guys, ada Samsul Gaugau, dan di situ juga ada ajak siro guys ya. Sebab acara tersebut itu adalah surau di mana dekat dengan rumah mak Ustadz Samsul Debat guys, dan kita hadir di sana. Selesai ceramah kita balik ke rumah Ustadz dan kita sebang-sebang di situ. Sangat seru sekali, sangat seronok sekali. Tak sangka pula kita boleh jumpa artis legend ya, dan juga artis di situ guys, dan ternyata welcome semuanya. Kita ngeteh, minum, hari itu kita makan roti john yang best gila kan, dan banyak lagi makanan yang lain. So sangat menarik sekali. Jadi thank you Ustadz Samsul Debat, terima kasih banyak. Semoga aja kita bisa apa ya guys, hadir di sana lagi untuk beramah mesra lagi guys ya. So ya guys, untuk channel ini kedepannya kita akan reaction Ustadz ya, sebab memang kita boleh belajar di situ dan kita juga bisa menimba ilmu guys ya. Jadi bagi korang jika ada cadangan, silahkan komen di bawah ataupun DM di Instagram @bangle2019 guys. So tak perlu berlengah masa lagi, kita akan reaction salah satu video daripada Ustadz Samsul Debat lawak guys. Alright guys, ini channel daripada Samsul Debat TV ya. Link ada di deskripsi untuk kalian tengok langsung videonya, dan tajuknya ialah Suami Tak Handsome. Jadi macam mana nih guys suami tak handsome ya. Jadi apapun kita akan mengaji di sini, kita akan menimba ilmu di sini. Bagi korang yang baru sampai di channel ini, tiada salahnya kan tekan butang subscribe di bawah. So lanjut kita play videonya. So bismillahirrahmanirrahim. Rihal muslimun, subhanaka la ilma lana illa ternyata ini di tempat bomba guys ya. Alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli Masih banyak diucapkan kepada kombinasi pengerusi acara, ketua-ketua jabatan, seterusnya para pegawai, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian. Saya tak ada salutasi. Apa nak dibaca kan? Saya sebut je lah. Yang tu lah ya. Jadi ucapkan terima kasih banyak atas kesudian sekali lagi saya diundang pada malam ini. Saya ingat kali terakhir saya berada di sini program dengan arwah Abang Boce dulu lah kot. Oh, dengan Abang Boce dulu pernah kesini guys ya. 2014 ke? Oh, 2014 lama 2015. Oke guys, untuk orang ini videonya cukup panjang ya. Jadi kita akan buat 2 part lah ya guys ya.
So ini ceramah di tempat bomba dan penyelamat guys ya. So sediakan kopi dulu, snack dulu, jadi kita boleh layan ataupun kita boleh mengaji di sini ya. So lanjut kita play guys. Lama betul dah. Alhamdulillah. Jadi malam ini kita bersama-sama sekali lagi dalam majlis ilmu, yang mana Nabi sebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Mudah-mudahan. Amin ya Jangan rabbal lupa alamin. hashtag pergi syurga balik hari. Weh, pergi surga balik hari guys. Jadi, Hashtagnya. Hari ni kan, bila berceritakan tentang keberkatan, keberkatan bekerja dan juga sebagai satu ibadah. Selalu kita dengar konsep bekerja sebagai satu ibadah. Bila cerita bekerja sebagai satu ibadah, macam mana agaknya dikatakan kerja itu sebagai satu ibadah? Tadi tazkirah pun dah ada dah tadi. Ustaz Adi dia dah share dengan kita. Tapi kalau kita nak ceritakan sebenarnya, rugilah manusia kan? Ruginya manusia itu sebabnya disebutkan dalam surah Al-Hashr ayat yang ke-18. Allah Ta'ala beritahu, hendaklah setiap orang itu melihat apa yang diusahakannya untuk hari esok. Iaitu hari esok tu adalah untuk yaumul akhir, untuk hari akhirat. Apa yang kita prepare untuk hari akhirat kita? Kita dekat dunia ni sementara je, sementara. Macam ni lah kan, kita nak buat program ceramah malam ni, dah standby dah. Mula-mula dah siap dah 4 kemah, 5 kemah dah standby. Besar berarti acara ini. Tapi persediaan kita tu siap mengada plan B. Kalau hujan lebat, mana masuk ke dalam, kata kan. Contoh. Jadi macam tu jugalah kita prepare macam mana akhirat kita besok agaknya. Bergantung kepada persediaan kita di atas dunia. Seramai-ramainya manusia bersia-sia di atas muka bumi ini, seolah-olah melancong, bersuka-suka, tapi bila nyawanya dipanggil, dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala, barulah yang dia sedar dalam bekalnya itu masih lagi kosong. Dia tak bersiap sedia. Jadi salah satunya adalah, kalau kita lihat dalam dunia ni, dunia ini sementara sifatnya, apatah lagi yang ada di dalam dunia. Guys, dunia ini hanya sementara, apalagi yang ada di dunia ini guys. Jadi kita harus prepare dulu ya. Prepare untuk bekal kita di akhirat nanti ya. Intinya seperti itu. Sedih pula guys kalau kita tengok kembali atau imbas kembali masa-masa kita sebelum ini kan. Banyak dosa yang kita buat. Masya Allah, sedih guys. Lanjut. Jadi bila kata dunia ini sementara, rugilah kita kalau kita mensia-siakan. Contoh, kalau kita lihat macam mana satu perkara itu nak bersifat ibadah. Ibadah ni ada dua. Satu ibadah khusus, satu ibadah umum. Ibadah khusus kita tahu, solat khusus, subuh 2 rakaat, ya. Zuhur 4 rakaat. Tak dapat nak tukar dah. Tapi nak cakap mana, subuh disebabkan saya pakai bomba pangkat tinggi ketua balai, saya punya subuh 8 rakaat. Tak dapat macam tu. Tetap sama dua. Kan? Sebab saya ni ada jawatan tinggi dalam bahagian Bukit Bintang, minta maaf lah. Jadi saya tak sama dengan orang lain ya. Wah, tak dapat macam tu dah. Tetap khusus sama. Kita tak boleh nak ubah. Sebab wajib ya. Puasa 30 hari. Kan? Setiap hari kita akan puasa terbit fajar sampai terbenam matahari. Khusus. Dah beritahu cara kaedah macam mana. Tak ada. Aku disebabkan ketakwaan aku ni lebih daripada orang. Alhamdulillah lah. Ni dah 3 hari dah tak buka ni. Dia masih lagi sama daripada terbit fajar sampai terbenam matahari. Khusus. Berarti kalau ada pangkat tinggi boleh puasa 1 minggu full guys. Tanpa berbuka. Bayar zakat sama. Pergi haji, umrah, kena pergi Makkah, Madinah. Tak dapat dah. Sebabkan kes COVID tinggi, maka tahun ni kita buat umrah kat Bukit Bintang. Tak dapat ni betul. Tetap khusus. Makna tu kita faham. Tak dapat. Tetapi bila cerita tentang ibadah umum, yang ni yang datangnya kerugian kalau kita tak faham. Wah, ini sebab penting apa? guys. Sebab rupa-rupanya ibadah umum ini, apa-apa juga benda baik yang diizinkan oleh Allah dan kita buat niat kerana Allah. Saya ulang balik. Betul. Benda baik diizinkan oleh Allah, niat kerana Allah, dapat pahala ibadah. Bayangkan 30 tahun jadi pegawai bomba. 30 tahun dah pencen baru tahu. Kan? Dia terlupa nak niat kerana Allah.
Koso-kojo dulu. Yang dia tahu dia tembak api tu sebab bos suruh. Atau duty rooster dia hari tu dia bertugas. Ataupun tak cukup anggota, dia kena bantu sebab kebakaran berlaku di Selangor. Daripada sini pun minta bantuan sebab tak cukup orang, kita pun pergilah. Tengah-tengah makan, tinggalkan tempat makan tu sebab nak pergi, tapi alangkah ruginya bila dia terlupa letak kerana Allah. Wah, benar. Dengar ceramah malam ni. Ada 3 sebab. Pertama, makan. Sebab makanan ada jamuan lepas ni. Yang kedua, sebab nak selfie dengan penceramah. Yang ketiga, kerana Allah. Yang ketiga tu paling untung. Tapi nembak cara memang tak ada harapan lah. Kan? Memang kebanyakannya memang tu lah dia kan. Awal-awal lagi dah sibuk nak ambil gambar. Tapi makna kata, niat ini penting. Tu sebab Nabi sebut apa? Nabi sebut dalam peristiwa hijrah kan. Nabi kata, sesungguhnya tidak ada lagi penghijrahan selepas Fathu Makkah. Nabi kata, tak ada lagi dah hijrah selepas itu. Yang ada cuma niat dan jihad. Maknanya niat tu mustahak. Yang ada cuma niat dan jihad. Bila sebut niat, orang cakap, senang lah. Siapa kata? Niat pun susah. Suruh kita perbetulkan niat. Susah. Benda paling simple. Kadang kita cakap kan, kau ni cuba-cubalah berubah. Apa Ustaz? Apa masalah aku? Aku okey, kau apa masalah kau? Dia marah pula kawan, tegur dia macam tu. Dia rasa dia dah okey. Bila suruh berubah, tu sebabnya Datuk Dr. Fadilah Kamsah pernah menyebut, manusia tu tak nak berubah bukannya dia tak boleh berubah, tapi sebab dia tak nampak sebab kenapa dia perlu berubah. Kena ada niat. Okey. Kena ada niat. Tak masalah apa? Kan? Contoh paling senang lah. Saya cakap ni, di kalangan orang lelaki kat sini ada satu perangai. Kalau saya suruh berubah, bukan semua boleh terima dengan baik benda tu. Contohnya, berhenti merokok. Contoh ini paling susah ni. Respon tu tengok muka nampak. Nampak muka tak pati, pahala je tu kan. Jadi kan adalah hujah-hujah dia tu kan. Jadi makna kata perubahan ni nak beritahu, Nabi kata hanya niat dan jihad. Selepas Fathu Makkah tak ada, yang ada niat dan jihad. Nak beritahu niat itu susah, dan satu lagi yang paling susah, perjuangan untuk melaksanakan apa yang kita niatkan tu lagi susah. Macam tu ya. Jadi macam ni guys ya. Contoh kita disuruh berhenti, ini yang paling susah lah ya, merokok. Jadi kita harus punya niat dulu, dan kita harus berjihad ataupun berjuang melawan nafsu kita untuk merokok gitu ya. Betul tak? Jadi intinya seperti itu guys. Jadi apapun itu harus ada niat, dan juga harus ada jihad ataupun perjuangan untuk kita melakukan niat awal kita itu guys. Wah, menarik, kita mendapatkan ilmu guys di sini, mantap ya. Jadi macam itulah kita kena perbetulkan. Itu sebabnya kalau kita beli handphone, benda pertama sekali yang kita akan usik pada handphone itu adalah apa dia? Kamera. Perempuan. Kamera. Kan perempuan. Hidup kamera kan. Nah, sebenarnya benda pertama sekali dalam phone yang kita akan usik adalah setting dia. Volume dia, brightness dia, kemudian caller ringtone dia, kalau bini call bunyi apa, suara call bunyi apa, bos telefon bunyi lain, supaya alert dia macam mana kan. Jadi dan siapa setting ni pula kita tak usik hari-hari. Mula-mula je. Setting ni awal-awal je kita akan usik. Tetapi dalam tempoh 2-3 bulan, contoh kita dah, orang lelaki dia cukup suka kalau terang, orang perempuan pula marah kalau suami dia, cubalah kurang sikit terang dia tu. Orang lelaki pula dia suka terang je, nampak jelas, nampak telefon dia mahal agaknya lah. Jadi tiba-tiba selepas 3-4 bulan tiba-tiba kelabu je, ayah saya tak terang. Pada ketika itu kita akan perbetulkan balik setting. Macam tu jugalah manusia. Kita letakkan niat di awal. Niat kita sepatutnya apa? Niat kita nak menjadi manusia yang baik. Tak ada siapa cita-cita dah aku nak jadi gangster, aku nak jadi orang yang tak baik, aku nak buat maksiat. Tak ada. Kebanyakannya semua nak jadi baik. Tetapi dalam perjalanan kita nak jadi baik itu mungkin terganggu. Mungkin terganggu apa? Terganggu dengan persekitaran, pengaruh rakan sebaya.
Mungkin media sosial. Betul. Tengok dekat dalam media kita pun terganggu. Selama ni tak pun suka membeli sangat. Kalau ikutkan selama ni tak pergi pasar raya pun minta maaf lah. Aku nak jaga pandangan aku. Sekarang tak payah pergi pasar raya. Ini. Dekat tangan je, tekan ni barang sampai. Tekan barang sampai. Kan? Hari ni. Jadi makna kata cabarannya tu berbeza-beza. Kan? Jadi bila kita sebut tentang keberkatan, cerita tentang keberkatan ni pernah disebut, Rasulullah SAW menyebut bahawa salah satu tanda-tanda kecil bahawa kiamat telah berdekat adalah waktu terasa semakin singkat. Waktu terasa semakin singkat dan cepat. Hadis mengenai perkara ini cukup banyak. Misalnya hadis Imam Ahmad dan At-Tirmizi daripada Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud tidak akan tiba hari kiamat hingga waktu semakin singkat. Setahun bagaikan sebulan, sebulan bagaikan seminggu, seminggu bagaikan sehari, sehari bagaikan 1 jam, dan 1 jam bagaikan api yang membakar daun kurma. Jadi makna kata masa semakin cepat. Terus terang tanyalah orang perempuan. Sekarang dia dah pilih kain nak tempah baju raya. Dia dah mula heboh, dah lambat tau, dah masuk Januari, lambat dia kata. Dia dah sound orang lelaki dah. Sedangkan orang lelaki inilah ekspresi USD ini memang punya ciri khas tersendiri guys ya. Ekspresi beliau ini memang mimik, gimmick beliau ini memang ngam gitu ya. Okey ya. Kita pakai baju dulu pun tak apa. Kan? Anak pula penceramah. Dah saya peduli dah baju tu. Janji okey. Kan? Anak-anak lelaki pula semua ni jenis dah ada fashion dia sendiri. Anak makin membesar, dia makin tak nak ikut, tak nak sama dengan adik-adik yang lain. Jadi mak janganlah paksa anak-anak tahu. Budak tu berdendam, pahal pula, baju 3 line, semua 3 line, kan macam tu kan. Jadi dia dah rasa kita dulu waktu kita sekolah, kita masa kita berpuasa dulu kan, rasa jam tu tak bergerak. Aduh, lama betul lah. Aduh, jam tu rosak. Kan, kita rasa ngam apa yang diceritakan. Ini yang saya suka nih guys ya. Mantap. Lambat betul berbuka. Tapi bila dah masuk sekolah menengah, dah mula pandai berkawan, kita dah mula ada macam-macam benda kita nak buat. Masa tu kita rasa cepatnya nak berbuka, tapi lambatnya nak raya. Pula dah kan? Tapi hari ni kita macam baru hari tu puasa, dia dah nak puasa balik. Macam tu. Dia dah mula tempah baju raya. Itu sebab saya kata masa semakin singkat. Maknanya apa? Maknanya nak mati, tak payah banyak nak urai. Masa berlalu begitu pantas, tak payahlah kau nak urai begitu. Memang masa semakin singkat untuk kita. Kan? Nabi pernah ambil satu ketika, Nabi ambil satu kayu, sebatang kayu. Nabi tulis garisan panjang dekat tanah tu, Nabi buat. Kemudian Nabi buat satu segi 4 tepat, tergantung pada garisan yang panjang tu. Gantung macam tu. Dalam sepetak segi 4 tepat tu Nabi cakar-cakar dekat dalam tu. Kemudian sahabat tanya, apa yang kau lukis tu Rasulullah? Nabi kata, garisan panjang tu itulah cita-cita manusia. Cita-cita panjang ni, tempah baju. Baju ni kalau aku pakai pagi raya buntang mata orang tengok. Tengok dengan ada garisan-garisan, ada logo. Dia kata tu lah. Tudung colornya. Ni tarik pula macam ni style terkini ni. Ada rewang-rewang, adalah sangkut hanger lagi dah. Sangkut hanger. Betul. Contohlah kan. Soalan dia nak tunjuk cita-cita panjang. Soalan yang patut ditanya, confirm ke hidup lagi pagi raya? Itu soalan yang mematikan segala selera tadi. Yelah guys ya. Jangan kata pagi raya, malam nanti pun belum tentu hidup lagi. Betul. Pagi esok belum tentu lagi. Sekejap lagi ada makan. Kalau sempat makan. Buatnya tengah-tengah duduk tadi pengsan, koma 3 hari. Tak dapat makan. Itulah aku dah cakap jangan duduk kat tiang ni. Contoh jangan berani. Kan dia dah mula dah kan. Dia dah buat teori-teori, jangan duduk macam ni, jangan duduk kat ni, jangan duduk jauh sangat, jangan duduk bertiga, macam-macam. Kan orang sekarang. Jadi makna kata semakin suntuk masa. Dan dalam hadis Al-Bukhari dan Muslim daripada Abu Hurairah juga membawa maksud, Nabi bersabda bermaksud waktu akan semakin singkat
harta melimpah ruah, fitnah akan menyebar dan banyak terjadi pembunuhan. Itu juga tanda-tanda kiamat kecil. Ngeri. Kemudian para ulama tidak mentafsirkan singkatnya waktu dengan bertambahnya kecepatan masa, tak. Tetapi pentafsiran ini dikaitkan sebagai hilangnya keberkatan. Ini cerita berkat tadi tu. Jadi makna kata hilang keberkatan itu sebab maksud singkatnya waktu ialah hilangnya keberkatan waktu tersebut, sehinggakan satu hari misalnya tidak dapat dimanfaatkan seluruhnya, melainkan cuma beberapa jam saja. Tu sebab bila orang pergi bekerja, lah tiba-tiba dah petang, tak sempat buat kerja pun lagi, dah balik cepat betul masa berlalu. Mana berkat tu tak ada. Wah, kayak gitu guys ternyata ya. Ini kadang aku sendiri pun ngalami kayak gitu guys. Berarti kurang berkat kita ya. Kurang berkat atau gimana ini? Sebab kadang mengalami juga, kenapa cepatnya waktu berlalu ini ya. Waktu time satu hari ini manfaatkan berapa jam aja kerja itu cepat banget gitu guys ya. Berarti tak berkat ini, kena kita harus introspeksi diri ya guys ya. Wah. Tapi dengan masa 1 jam, macam-macam benda dia sempat siapkan. Orang perempuan kat rumah kan, sambil-sambil dia memasak, dia sampai lipet kain. Dia lipet kain topi dapur tu. Betul. Kalau perempuan macam tu kan, bajal lago kain kan. Contohlah kan, sambil-sambil tu dia sempat bancuh susu lagi, sempat lagi siapkan ubat nak bagi anak makan ni. Semua dia sempat buat dalam masa yang singkat. Contohlah, mungkin ada keberkatannya. Double pergi ke pejabat, fikir balik kita pergi kerja, apa kita buat hari ni. Itu sebabnya muhasabah tu penting. Sebelum tidur fikir, hari ni apa benda-benda baik aku buat dalam hidup aku. Contoh kan, apa yang aku dah buat. Kadang-kadang saya pun tak percaya. Saya ceramah banyak tempat satu hari, tak percaya. Bukanlah nak kata berkat, tapi nak bagi tahu, hai, macam mana boleh sempat sampai. Punyalah gila jadual bulan lepas. Ada satu malam padat. Daripada pagi Seremban, malam tu Kuala Ketil, Kedah. Wish. Habis Kuala Ketil malam tu, esok pagi tu Kuantan. Apa kegilanya jadual macam tu kan. Malam Kuala Ketil, esok pagi tu Kuantan Pahang pukul 9 pagi nak tengok. Malam tu gerak ikut Kuala Kangsar, berhenti sekejap kat Kuala Kangsar minum. Pagi besok tu sampai di Kuantan azan subuh. Wish. Dapat hotel Zenith, hotel mahal. Tapi masuk hotel tu tidur tak sampai 2 jam, dah kena siap keluar balik nak ceramah. Wah, luar ceramah biasa dekat Ustaz ni. Memang UMP padat Pahang. ya. Habis Padat. UMP, petang tu dekat Kuantan Port, dekat Pekan. Habis Kuantan Port, malam tu batu benda Melaka. La ilaha illallah. Bayangkan Sebab tu. jauh-jauh jarak Saya marah itu, PA, saya ingat aku naik helikopter apa kata. PA pun kadang-kadang dia cek-cek tu dia terlepas kan, dia tak perasan. Agak dia pun dengan ngantuk-ngantuk agaknya meluluskan benda tu. Saya pergi je lah ceramah. Kan? Lepas tu besok tu terus pergi pergi Perak pula. Dan sekali tu pagi malam tu Melaka, Asahan. Esok pagi tu Kem Sungai Udang, Melaka. Masalahnya tak boleh tidur Melaka sebab hotel semua penuh. Wah. Orang semua nak pergi zoo, tidur kat Melaka semua. Pening kepala. Balik Seremban, pergi balik ceramah kat Kem Sungai Udang Melaka. Malam tu Sungai Siput Perak. Sampai-sampai terus ceramah sebab jam. Habis Sungai Siput, esok pagi tu Tanjung Malim. Lepas Tanjung Malim, petang tu Butterworth Pulau Pinang. Lepas Butterworth Pulau Pinang, malam tu kat Kulim. Habis Kulim Kedah, esok pagi tu Hospital Kubang Krian Kelantan. Petang Komplek Mahkamah Kelantan. Malam dekat Felda Aring, Gua Musang. Habis Gua Musang, esok pagi tu kat Mindef. Ceramah untuk ni tentera, untuk anak-anak tentera. Lepas tu petang tengah hari tu dekat International Medical University. Masya Habis Allah. IMU, malam tu pula kat Bahau. Ingat dah lega dah Bahau. Esok pagi tu Pekan Pahang. Lepas Pekan Pahang, petang Bera, balunkan patin. Lepas Bera, malam tu Jolai. Lepas Jolai langsung tu Kulai. Kan, tapi Iya guys, betul ya. Ustaz ni sebelum ini pun bercerita bahwa beliau ni schedule ataupun jadual beliau itu memang padat banget, dan alhamdulillah Ustaz steady guys. Ustaz steady dan kuat ya. Padahal dari satu tempat ke tempat yang lain tuh cukup memakan masa juga, waktu juga ya.
Tapi luar biasa, respect. Semoga Ustadz selalu diberikan kesehatan ya, agar bisa berceramah untuk membagikan motivasi ataupun ilmu-ilmu yang bermanfaat. Dan inilah yang menjadi berkat untuk Ustadz ya, dan untuk kita semuanya, kita bisa belajar dengan beliau ini guys. Lanjut guys. Kita tanya lah, oh ya Allah, macam mana aku boleh sampai situ? Jadi kita fikirlah balik, apa aku dah buat hari ni? So sebabnya penting untuk kita menilai keberkatan. Maka apakah masuk berkat? Dari segi bahasa, kata berkat, barakah bermakna bertambah dan berkembang. Contohlah macam seorang sebagai ibu bapa kan, kita ada anak. Kita ada anak, kita dapat bagi duit belanja mungkin tak banyak, tapi berkat tu ada. Nah itu yang penting, berkatnya. Ibu tak dapat nak bagi belanja banyak, ibu dapat bagi RM1 aja. Contohlah, anak ni dengan RM1 ni kan, bayangkan duduk dekat KL kan, RM1 ni memang orang kata orang putih itu unsangkerable lah contoh lah kan. Ya, memang tak pernah sabar lah kata kan. Macam mana RM1 nak survive kat KL? Tapi anak ni kata apa? Ibu, tak apa, ibu jangan risau tau, Alung puasa. Dia simpan duit tu dalam tabung. Masya Alung puasa. La ilaha Allah. Kita bagi RM1 ke anak kita, anak kita masukkan duit tu dalam tabung, dan dia berpuasa Isnin Khamis. Emaknya pun tak puasa. Kita ni dah lah puasa. Petang tu balik daripada sekolah, Assalamualaikum, salam. Ibu, kenapa? Ni result peksa dah keluar. Tengok, Alhamdulillah, anak dia dapat nombor 3 dalam kelas tu. Dalam kelas tu tak adalah ramai sangat, dalam 230 orang. Wah, luar biasa ni. Kelas dia tu teruk sangat tu, tak adalah. Dia dapat nombor 2, dapat nombor 3. Baguslah, daripada 40 orang dia dapat nombor 3. Alhamdulillah, nampak? Itu maksud dia tadi. Jadi sikit berkat, tapi berkatnya itu adalah berkembang. Nampak tak? Ada kebaikan yang Allah Ta'ala berikan kepada dia. Itu sebabnya kita ni kadang kita terlupa. Itu sebabnya kalau orang menyambut hari lahir kan, saya akan sebut macam mana? Kalau doa untuk orang yang menyambut hari lahir, saya kata semoga dipanjangkan umur dengan segala kebaikan, dan semoga dimurahkan rezeki dengan segala keberkatan. Macam tu doa. Harus gitu ya guys. Panjang umur dengan segala kebaikan. Hidup panjang umur nyusahkan orang apa? Kan? Dia selalu doa, panjangkanlah umur aku, panjangkanlah umur aku. Lepas tu bila lah nak mampu ni, bila nak mampu dulu kau yang minta panjang umur. Nampak tak? Itu sebab doa tu lapik sikit. Ya Allah, jika ada kebaikannya, kau panjangkanlah umur aku. Sebab aku tak nak panjang umur menyusahkan orang. Ya Allah, macam tu doa. Betul ini guys ya. Tak panjang umur. Sekali bila dah tu, bila lah aku nak mati ni, kau yang minta. Ya betul. Sebab kadang orang tua ni guys ya, kalau dah berumur kadang dia meminta mati guys. Sebab ya itu kadang takut menyusahkan anak dan sakit yang berterusan. Kadang doanya hanya pengen mati gitu. Ya itu guys ya, harus ada keberkatan lah pokoknya ya. Mantap ini, dapat ilmu yang bagus. Dulu minta guys, panjang umur kan. Duit banyak tapi tak berkat. Wah apa? Betul tak? Betul. Biar duit sikit tapi berkat. Duit gaji ngam-ngam je kan. Kerjanya kalau dekat dalam Jabatan Bomber Fire Brigade tu kerja dekat Jabatan Bomber tu pegawai biasa-biasa je kan. Satu calit je, bayangkan. Tapi dengan gaji dia yang ngam-ngam tu, bayangkan, gaji dia yang ngam-ngam mungkin adalah lebih. Kalau tolak bayar bil-bil bulan-bulan suami isteri combine, bayar tolak bayar bil utility lah, bayar duit kereta, bayar apa semua, adalah balance lagi 300-400. 100 masuk dalam bank, yang lagi balance tu pergi makan kat kedai tom yum. Tapi sebulan sekali dia boleh makan dekat kedai tom yum dengan makan bersuap. Ui. Sayang, Uish. itu berkat. Bahagia dia dengan gaji yang ngam-ngam tadi. Penceramah dah berapa lama tak makan dengan keluarga, asyik makan dengan ketua-ketua jabatan saja kan, asyik makan dengan orang tak siapa kan. Contohlah. Betul. Sebab kadang-kadang kita kena belajar. Sebab Ustaz ni kan selalu pergi ke tempat yang lain ya guys ya. Satu tempat ini, tempat itu. Jadi selalu makan dengan ketua-ketua jabatan ya gitu. Jadi makan dengan keluarga ini kurang guys ya. Sebab selalu di luar kota.
menghargai. Kenapalah suami aku tak popular? Syukurlah laki kau tak popular. Payah. Betul tak? Betul. Biar senang hidup. Betul. Suami tak handsome, kau tak susah hati. Kan, muka tak boleh blur. Okey lah tu. Kan, bak kata budak KL kan. Kadang-kadang kenapa laki tu tak handsome? Handsome ni subjektif. Pergi dekat bus stand Pudu tu. Kita duduk tu, kita tengok. Ya Allah, kenapa muka laki dia handsome? Masa bini dia tak lawa tu kena dia. Kadang dia cakap, mak, bini lawa, muka suami merayau tu kan. Suami merayau. Tapi ada juga guys, kadang kita kalau tengok suatu pasangan ini ya, itu kadang memang kalau gimana ya guys ya, kadang suaminya kurang handsome tapi perempuannya cantik, itu kadang kita pun dalam hati pun, ini aku sendiri guys ya, tak tahu lah kurang macam mana, kadang dalam hati ini pun terasa juga gitu nak mengucapkan gitu. Betul juga apa yang dikatakan Ustadz ini guys ya. Gila. Tapi jangan sampai untuk ini ya guys ya, untuk menjas ataupun mengutuk pasangan tersebut guys ya. Kita hanya tengok aja lah, tengok macam pelik aja gitu. Tapi kita tak sampai mengucap lah ya. Jangan guys, jangan. Lanjut. Contoh lah kan, kita cakap tapi pada dia lawa sangat dah tu. Betul sebab lah. Pandangan mata tak sama. Allah jadikan mata kita tak sama. Yes, benar. Itu sebab pentingnya kita kena faham. Bab berkat ni, kebaikan walaupun sikit tapi berkembang. Itu penting. Itu sebabnya dalam hidup kita ni pada hari ni, kita jangan sibuk nak mengejar kaya. Dengar itu sebabnya ini, kita dah bekerja sebagai satu ibadah tadi. Sebenarnya kurniaan yang Tuhan nak bagi kat kita lebih baik daripada kekayaan yang kita kejar sebenarnya. Itu sebab dia sebut kekayaan yang paling besar adalah akal. yes. Kemiskinan yang paling besar adalah bodoh. Ush. Keburukan yang paling buruk adalah terpesona pada diri sendiri. Dan sebaik-baik, semulia-mulia perbuatan adalah akhlak yang baik. Saya ulang balik. Ni siapa yang gemar menyalin, saya ulanglah balik. Yang tak menyalin tu dia bersaudara dengan Abu Hurairah, dia terus hafal. Tak apa. Ya. Kebaikan, kekayaan yang paling besar adalah akal. Akal ternyata kekayaan. Kemiskinan yang paling besar adalah bodoh. Keburukan yang paling buruk adalah terpesona pada diri sendiri. Terpesona dan diri semulia-mulia perbuatan adalah akhlak yang baik. Terpuji lah. Macam tu dia. Iyalah, terpesona pada diri sendiri adalah keburukan yang paling buruk. Jadi macam percaya diri atau orang mana? Tu kalau dia tak cantik, Perasan dia rasa lah, diri Perasan. dia tak cantik, orang tu cantik. Orang tu kalau cantik dan dia rasa diri dia cantik, orang tu tak cantik. Orang tu cantik tapi dia rasa diri dia tak cantik. Ya Allah, cantiknya dia. Orang tu dalam buruk, rasa diri dia cantik. Bapak buruk macam tu. Nak bagi istilah, dia terpesona pada diri sendiri. Berarti ini dia perasan lah guys ya. Perasan kita macam aku lah ni. Aku handsome ni guys. Aku handsome sangat ni. Bergaya dan confident gila, percaya diri bahawa aku ni handsome, padahal muka aku tak handsome mana kan. Kayak gitulah contohnya guys ya. Bapak kan cantik. Lanjut. Itu sebabnya kita hari ni nak tekankan tentang akhlak yang baik. Itu sebabnya kalau kita tengok dalam pekerjaan kita ni sebagai satu ibadah, benda yang baik diizinkan oleh Allah, niat kerana Allah. Saya sebut tadi kan, bekerja sebagai baik, satu ibadah dan nak dapat keberkatan. Benda baik, kerja kita buat ni kerja baik. Kerja ni bomba dan penyelamat, benda baik. Betul. Pertama kali dalam sejarah jabatan bomba letakkan masa pesawat depan ketika nak memadamkan kebakaran. Ini kalau tak sempat tukar ni, malam ni terbakar, memang dibawa kan. Betul juga. Ada gambar beliau dekat lori bomba.
Mudah-mudahan bertambahlah motivasi orang yang terbakar tu. Kan? Tapi betul. Maksud dia benda baik dah. Tetapi diizinkan lah, kan tak sih? Benda baik. Bekerja dekat jabatan bomba ni confirm benda baik tu sebab dia ditubuhkan. Betul. Diizinkan oleh Allah. Maksudnya apa? Cara kita melaksanakan tugas mesti baik. Diizinkan ikut SOP, kaedah-kaedah dia macam mana. Saya ingat dulu masuk kadet bomba, coupling kan, kena tarik rumah bolokuk bahu tu kan, awak koci bodoh tu bos borek tu. Tu sebab hebatlah anggota bomba dengan kita, dengan api pun kadang-kadang api lomang pun tak tahan. Bayangkan betul orang yang bekerja dengan jabatan bomba tu memang hebatlah. Yes, benar. Satu tumpukan lah untuk tenaga kerja. Sebab bomba ni berani guys, berani. Ini bukan untuk menyelamat. Supaya selalu panggil saya ceramah, tak ada ni, tak ada. Tapi memang betul. Diizinkan oleh Allah, makna kaedahnya tu pun mesti betul. Dan yang paling penting juga jangan lupa tentang niat. Kalau kita dengar dalam surah Al-Baqarah ayat 28, Allah Ta'ala beritahu, bagaimana kalian tergamak kufur mengingkari Allah padahal kalian dulunya mati sebelum lahir, kemudian Allah menghidupkan kalian setelah itu dia mematikan kalian, kemudian menghidupkan kalian pula pada hari akhirat, akhirnya kalian dikembalikan kepadanya untuk diberikan balasan bagi segala yang kalian kerjakan. Maknanya nyawa kita ni pun Tuhan bagi. Kenapa kita nak buat benda-benda tak baik? Betul. Tuhan bagi. Kita belum ada nyawa lagi. Tuhan bagi kita nyawa. Lahir kita atas dunia ni. Tuhan bagi izin berkembang, naik daripada umur kecil sampai dewasa, remaja, dewasa sampai tua. Tetapi kita kufur dengan nikmat yang Tuhan berikan kepada kita. Maka pentingnya kita menjalankan tugas dengan baik. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu berkata, Jibril datang kepada Nabi SAW, wahai Muhammad, kata Jibril, hiduplah kamu, dia kata, hiduplah sesuka hati kamu, kerana sesungguhnya kamu akan mati. Bercintalah, berkasih sayanglah dengan sesiapa yang kamu sukai, kerana sesungguhnya kamu akan berpisah dengannya. Betul guys. Dan berbuatlah sesuka hati kamu, kerana sesungguhnya engkau akan diberikan balasan di atas apa yang kamu lakukan. 3 benda ni Jibril pesan kepada Nabi kita, suruh pesan pada manusia. Kan? Yang pertama apa? Yang pertama, hiduplah sesuka hati. Kau nak hidup, hiduplah macam mana kau nak hidup sampai masa kau akan mati. Kau nak sayang orang tu, kau nak cinta orang tu, cintalah. Kau nak junjung kawan tu, kau nak gelek dia, kau nak belai-belai dia, buat sampai masa kau akan berpisah dengan dia. Tak, dia mati dulu, kau mati dulu. Dan yang ketiga, perbuatlah sesuka hati kamu, kerana setiap satu perkara yang kita buat Allah akan balas. Itu sebabnya penting cerita bekerja sebagai satu ibadah. Maka kemudian dia berkata, wahai Muhammad, kemuliaan seseorang mukmin adalah berdirinya dia pada malam hari. Orang yang beriman itu kemuliaannya diukur apabila bangunnya di malam hari untuk solat malam, dan keperkasaannya adalah ketidakbergantungannya kepada manusia. Nampak? Mulianya kita bukan sebab berdiri atas pentas, bukan sebab pangkat kurniaan yang diberikan oleh manusia. Tak. Mulianya seseorang manusia itu bila dia boleh bangun malam untuk bersolat bertahajud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan keperkasaan, kekuatan seseorang manusia itu bukan diukur dia boleh angkat dumbbell tu 100 kali sehari, bukan dia boleh angkat borek bosi guni sebuntil, berapa buntil dia boleh angkat seseorang, bukan. Tapi kekuatan keperkasaannya itu adalah bila kejayaannya untuk membuktikan dia tidak bergantung kepada manusia. Betul. Maknanya bergantungan ni bukanlah kata tak minta tolong dengan orang. Maksudnya dia ni bukan hidup ni kerana manusia. Dia ni ada pangkat ni, dia ni boleh tolong aku, orang lain tak boleh tolong aku. Salah kita macam tu kan. Kebergantungan, percaya cakap saya, sekali kita meletakkan kebergantungan kita pada manusia, kita akan kecewa. Betul. Kebergantungan manusia pada 3 perkara. Pertama, pasangan, dia akan berpisah, mati, pendek umur, bercerai dan sebagainya. Betul. Kedua, pada duit, harta kan habis macam mana pun, sementara sifatnya. Kereta baru, berapa lama baru sampai masa buruk, akan buruk pada masanya. Motosikal apa gila betul lah, lawa betul motosikal ni. Lepas 2 minggu tak heran dengan motor tu.
Baju Melayu raya, tempah bukan barang lagi. Bagai nak rak, zap. Oh, cantik baju ni. Sekali PKP. Lepas tu komok pula lah. Lepas tu, tak boleh pakai baju tu dah. Ambil gambar dalam masuk dekat dalam media sosial, kamu tak percaya tu baju baru. Betul. Lain. Baju masuk ke dalam media sosial dengan kita pakai tunjuk orang. Lain. Begitu juga pangkat, jawatan, kedudukan. Jawatan itu pun sementara sifatnya sampai masa kita akan meletakkan jawatan itu. Hanya sementara. Kalau kita tak letakkan jawatan tu, orang akan letakkan kita di tempat yang sepatutnya. Nak kata apa? Bergaduh kadang-kadang. Heran tengok. Kita tengok apa ni? Kita tengok di ketika zaman Nabi dulu, kan Nabi lantik Khalid Al-Walid sebagai Panglima Angkatan Tentera Perang. Kemudian ketika zaman Saidina Abu Bakar kata, wahai Khalid Al-Walid, cukup kau berehat jadi tentera biasa, bagi dia ni pula jadi Panglima Angkatan Tentera. Khalid Al-Walid menangis, menitiskan air mata, gembira, syukur kerana dia tidak perlu lagi memegang amanah yang berat itu. Kita hari ini bergaduh sebab nama tak ada. Nak pangkat. Tak sadar diri, kan? Batuk lagi banyak daripada bercakap. Kau tak faham lagi ke? Kan? Sampai orang tunjuk pintu keluar. Kau tak nak. Ni bukan cerita politik ni lah. Cerita sampai pasal jawatan ketua kampung je. Macam tu. Kan? Kau terasa pilantak dah lah. Kan? Ni cerita betul. Tu sebab saya cerita masa saya pergi di Indonesia. Weh, Indonesia guys. Saya berceramah di Kedutaan Malaysia di Indonesia, di Jakarta. Ketika perjalanan esok tu, lepas ceramah malam tu, esok tu saya ke Bandung. Saya naik kereta, lalu kat bandar dia tu nak pergi ke KAI, Kereta Api Indonesia, stesen kereta api. KAI guys ya. Ini waktu ketemu Andy sama Fikri hari itu mungkin guys ya. Waktu di Indonesia kan ceramah di Kedutaan Malaysia guys. Betul. Lanjut. Saya tengok banyak poster-poster naik. Rupa-rupanya tengah pesat mereka berkempen nak mencalonkan bakal presiden yang baru di Indonesia. Betul. Sebab Pak Jokowi akan berakhir term dia, penggal dia, setelah selesai 2 penggal. Jadi saya fikir, bagus juga kalau Malaysia ada sistem macam tu. Sebab bila ada sistem macam tu, untuk jawatan-jawatan penting dalam kerajaan, jadi wakil rakyat, jadi bila dia dah masuk penggal kedua, dia dah fikir dah, siapa kan yang nak ganti aku. Macam tu. Memanglah semua mengaku, semua orang nak saya lagi. Memanglah kau cakap. Kan? Ini cerita betul. Saya tak cerita dekat Malaysia ni, cerita dekat Zimbabwe. Penting. Sebab apa? Sebab kelangsungan survival sistem pemerintahan kita penting tu. Barulah ada nafas-nafas baru, anak-anak muda pula naik. Mungkin macam itulah. Ni pandangan saya saja. Dia tidak mengikat kepada apa-apa juga keputusan dan dasar yang dibawa oleh kerajaan. Ayat macam tu kan. Wah, ni ayat Samsul Debat tu kan. Jadi mana kata ketidakbergantungan kita kepada manusia, tapi bergantung kita kepada Allah Ta'ala. Contoh bergantung pada Allah yang jadikan senang apa? Contohlah, anak kita ambil PSA. Kita dah tak kau belajarlah rajin-rajin. Allah, penat pula aku tengok kau ni main aja macam mana kau ni lah. Memang penat sebab bergantung pada manusia. Sebagai seorang ibu, jangan pening-pening kepala. Kita pesan ke anak nasihat dah. Serah malah, ya Allah, kau berikanlah keputusan yang terbaik untuk anak aku, ya Allah. Contoh. Senang, bergantung pada Allah. Lapang dada. Dia nak menangkup macam mana dia nak belajar tu, pandai adalah. Ya Allah, bagilah anak aku, ya Allah. Anak kita pun balik satu petang tu, setelah ambil keputusan peksa tengah hari tu. Macam mana SPM kau jang? 10E dah. 10E. Amak tadi doa tadi. Ya Allah, berikanlah keputusan terbaik pada anak aku. Aku terima ya Allah apa juga keputusan anak aku. Anak balik dia cakap apa? Ibu dapat 10E. Amak yang boleh berdoa dengan penuh lapang hati. Alhamdulillah. Nak buat macam mana? Takat tu ya otak kau. Bila mak cakap macam tu, takat tu ya otak kau, amak redha. Anak ni tadi dia ingat mak dia akan marah dia. Terkejut dia, tergezut,
Terkejut. Emak tak marah. Dan dia rasa apa? Sebab dekat sekolah tadi kawan-kawan dah gelakkan dia dapat 10E. Habislah aku kena marah dengan mak aku. Tengok mak dia tak marah, bertukar perasaannya. Tidak sepatutnya aku hadiahkan mak aku keputusan peksa yang macam. Oh, harus gitu guys ya. Jangan marah anak diam. sebenarnya. Ramlah ram. Diam. Macam tu kan. Dalam diam-diam tu, sebab dia rasa bersalah pada ibu dia tadi, diam-diam dia kerja dekat satu restoran, satu kedai serba nikah 24 jam yang ada nombor 7 dengan nombor 11. Saya tak boleh sebut je nama kedai tu sebab dia tak taja macam kita malam ni. Betul. Dia kerja kat situ, sambil-sambil tu dia buat part time belajar. Dia ulang balik paper Jun. Julai dah tak ada. Sekarang buat paper Jun, dia ulang balik sijil tampal. Alhamdulillah, dengan dia ulang balik, result dia better, lebih baik daripada sebelumnya. Dia dapat masuk college universiti. Wow. Alhamdulillah dapat kerja yang baik-baik. Maka betul tak 10E tadi keputusan yang baik? Betul, sebab dapat ubah dia jadi manusia yang baik. Yes, benar. Kalau dapat 10A, alhamdulillah 10A, kemudian balik lepas 10 tahun pada luar negara, amak tahu apa? Amak orang kampung, saya pandai, saya belajar pandai, bukan semacam mak dengan ayah dua-dua bangang kata. Apa gunanya? Ni saya cakap bukan kata nak menyalahkan budak-budak pandai, tak. Maksudnya kadang-kadang di sebalik keputusan yang tidak baik itu, jangan hukum anak sebagai anak tak berguna. Jangan. Boleh jadi dia belajar tak pandai, tapi bila dia duduk di kampung, dia pandai bercampur gaul dengan masyarakat. Dia dipilih menjadi imam. Namanya Hadi. Contohlah Ustaz Hadi. Mana Ustaz Hadi tadi? Kan? Jadi imam dia waktu kita semayang kat kubur ni kan. Jadi imam dia kata, dia jadi baik. Kita sakit, terlantar. Anak yang tak berapa pandai akademik tadi, dia yang bela kita. Maknya dah stroke, cakap pun dah tak jelas. Mak nak apa mak? Mak cakap aja dekat adik. Cakap aja nak apa. Nak apa mak? Yelah, nanti dia dapatkan jambu batu muar. Bisa beritahu ayo nak serbuk asam tu lebih, dia kata. Bayangkan dalam stroke tu, anak tu faham mak dia nak apa. Nampak? Ayah nak apa lah. Ayah pun terlantar. Ayah nak apa? Tak boleh. Ayah ni pun nak rokok lagi. Aduh. Agak-agak lah. Contoh lah kan, contoh. Jadi betul tak masa tu berair mata? Ni kisah benar yang saya beritahu. Kisah benar. Ada seorang perempuan ni yang saya kenal lah. Dia, maknya kaya. Mak dia nak anak dia ni kahwin dengan orang kaya juga. Ingat ni cerita zaman Piramli ke? Tak. Ni cerita zaman sekarang ni. Reality. Ada lagi macam tu. Dia nak kahwin dengan orang biasa. Mak dia marah. Orang biasa ni kerjanya tak tentu. Dia kerja apa? Fotografer. Mana fotografer gitu? Dia kerja fotografer, juru foto. Kemudian tiba-tiba dah lah jadi juru foto. PKP. Tak ada kerja. Mak dah menyampah tengok dia. Tapi Allah takdirkan maknya ni sakit, terlantar, stroke. Tapi waktu mak dia stroke, menantu yang tak ada kerja ni, yang kata kerja tak tetap tadi, dia yang punggah pikul mak ni bawa ke bilik air. Tolong isterinya tu mandikan maknya ni. Tolong suapkan makan pada mak mertuanya ni. Pada ketika itu mengalir. Dengan ketika hayatnya lagi, ketika sakit tu dia sempat minta maaf pada anak, minta maaf. Anak mak sendiri pun tak ada sebaik suami kamu. Jangan pandang dan remeh. Dia siap serahkan tanah apa ni, rumah yang dia duduk tu bagi dekat menantu dia ni. Bayangkan. Itu sebab kadang-kadang penting kita faham tu keberkatan ni. Berkat ni jangan kita ingat rezeki duit banyak aja, tak semestinya. Dia macam-macam. Malam ni pun mungkin tanda keberkatan dapat tengok Samsul debat. Selama ni tengok dalam TV je.
Tadi daripada setakat siang tadi tengok kat poster ni. Ni dapat tengok depan-depan. Berkat lah tu kan. Alhamdulillah dapat tengok depan-depan. Masa bila kau tengok aku belakang-belakang ni? Kan tu kan. Alhamdulillah contoh lah kan. Saya pun dapat datang ke sini. Ini memori lah, saya takkan lupa tu. Dengan arwah Abang Boceh dulu dekat sini. Lepas tu dengan kita bertakbirnya, takbir raya masa tu, Allahu Akbar. Wahal belum raya lagi masa tu. Kan? Seronok tuan-tuan dan puan-puan. Tu sebabnya ada macam-macam. Tu sebabnya kalau kita tengok rezeki yang berkat ini, pernah ada orang tanya saya, Ustaz selalu cakap rezeki tak pernah salah alamat, tapi kenapa tak pernah sampai ke alamat mak saya, dia tanya. Saya kata itu bukan salah alamat tu, tapi salah orang yang duduk kat alamat tu. Bahal pula marah. Sebab kita jangan ingat rezeki ni sama macam yang kita nak, tak semestinya. Tetapi rezeki ni adalah Tuhan bagi yang terbaik untuk kita. So ya guys, demikianlah ya ceramah daripada Ustaz Samsul Debat. Jadi banyak pengajaran yang kita boleh petik di sini ya. Kita ini hidup harus berkat ya. Jadi kita kerja itu niat kerana Allah dan kita selalu istiqomah untuk menjalankan pekerjaan. Jadi kita ini pun tidak boleh untuk menganggap diri kita ini hebat ataupun menganggap diri kita ini handsome atau apa sebagainya. Jadi kita jangan terlalu mengunggulkan diri kita sendiri guys. Kita selalu harus berendah hati dan kita harus selalu mengucapkan rasa syukur dengan nikmat yang apa kita dapat untuk sekarang ini guys ya. Jadi sangat dapat motivasi banyak banget di ceramah ini guys. Jadi sangat luar biasa. Untuk orang yang pengen nonton videonya langsung, link ada di deskripsi, yaitu channel daripada Ustaz Samsul Debat TV guys. Dan di situ banyak sekali video-video yang perlu kita belajar lagi. Insya Allah nanti kita akan nonton lagi, kita akan reaction, kita akan tengok bersama-sama, dimana dapat pengajaran yang banyak di video-video daripada Ustaz Samsul Debat ini guys ya. Jadi kita selalu berdoa semoga Ustaz selalu diberikan kesehatan agar bisa memberikan motivasi ataupun berceramah, memberikan pengajaran-pengajaran hidup bagi kita semuanya guys ya. Ya mungkin sekian dulu untuk video reaction kali ini. Terima kasih yang sudah klik video ini dan menonton sampai habis guys. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.